dah dalam ketiganya aku sembunyikan kekasihku di antara hamba-hambaku, wali-waliku di antara hambaku. Tak tahu mana so wali, kita tak tahu. Memang Tuhan susuk sungguh kekasih-kekasih dia supaya orang tidak tahu kekasih-kekasih dia. Kadang-kadang kita nampak zahir orang ni Masya Allah ngabra serbai berjubah, wali dua berkali. Apa? Dia bukan wali, zahir saja nampak comel, tetapi batin dia begitu jahat. Ada orang kita nampak tubuh dia simple ya, biasa ya, orang biasa ya, tetapi hati dia cukup bersih sehingga dialah kekasih Tuhan yang disembunyikan oleh Tuhan. Payah kita nak kenal wali ni. Memang Tuhan susuk sungguh. Hanya wali mengenal wali. Biasa tukang masuk saja yang tahu tukang masuk. Kalau orang pandai masuk, dia pergi tengok kawan tu duk masuk. Oh, nampak macam ganah. Kawan tu tengok nampak kau tak kerti masuk. Iri bawa salah dah. Tengok. Mana dia tahu kawan ni tak kerti masuk? Sebab dia tukang masuk. Kalau tukang masuk, dia tengok kawan tu cari iri bawa. Oh, bisa demo. Dia tahu mana? Dia tak kenal kawan ni. Sebab dia tukang masuk. Maka hanya wali mengenal wali. Kalau bukan wali, dia buat rupa wali, wali kenal. Bukan wali demo. Amo tengok cara gerak ke lain dah. Cara bergerak lain dah. Tu wali. Tukang masuk saja tukang kenal tukang masuk. Kalau bukan tukang masuk, kita nampak orang tu ganah. Oh, jangan. Oh, besok demo masuk. Masuk kubah hanya tak tahu kok mana. Kita pakat teka ya lah ni. Maka kekasih Tuhan ni lagu tu lah. Begitu jugalah ulama kata kalau Nabi Khidir ni kalau nak mari jumpa dengan seseorang, dia akan mari dengan watak yang paling kita benci. Kita benci siapa dia? Kita benci orang minta sedekah, dia akan mari dengan rupa minta sedekah. Kita benci orang mari dengan ikutlah rupa siapa-siapa dia. Dia akan mari dengan rupa lagu tu. Kerana apa? Kerana selagi mana ada di dalam hati kita perasaan benci, tak suka kepada makhluk, itulah titik kelemahan kita untuk bertemu dengan Khidir. Kalau kita hilangkan semua benda tu daripada hati kita, tak ada orang yang kita benci. Orang jahat pun kita doa supaya dia jadi baik. Allah kita pun bukan benci. Saya harap-harap dia jadi lebih baik daripada saya. Maka Khidir tak boleh nak menyembunyikan diri dia daripada kita. Ya mari kita boleh kesal selalu. Ni dalam hati kita 3 orang yang kita suka, hak lain benci belaka. Begitu. Kadang-kadang macam-macam manusia ni. Tu. Salam. Tapi Ustaz, dia punya karamah. Siapa yang tahu itu karamah apa sih? Memang ada karamah. Kalau memang dia orang yang taat kepada Allah, insya-Allah waliullah. Syekh waliullah nih, Syekh waliullah insya-Allah Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Dia pernah di antara tidur dan terjaga, ada cahaya yang memanggil dia. Dipanggil Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Suara dari balik cahaya itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Labbaik, labbaik. Ya, aku datang. Apa? Ada apa? Suara itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu suara itu mengatakan, aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Kamu iblis. Itu suara itu bertanya, dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang Islam yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah menyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita nggak sholat. Di Quran Allah perintahkan aqimus sholat, aqimus sholat. Lalu engkau nyuruh kamu nggak sholat, ngaku Tuhan, engkau iblis. Maka hati-hati. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi wali Allah, belajar agama yang benar, laksanakan perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terus insya Allah engkau akan menjadi waliullah. Dan jadilah orang yang berburu istiqamah, bukan pemburu karomah. Apabila aku sayang kat seorang, kata Allah, maka akulah pendengarannya yang mana dia dengar dengannya, akulah matanya yang mana dia lihat dengannya. Hadis ni geng-geng wali sekolah. Tapi penafsiran, apabila aku sayang dengan dia, kata Allah, maka akulah telinga dia yang dia dengar dengannya, akulah matanya yang dia tengok dengannya.
Akulah tangannya yang mana dia pukul dengannya. Batas. Dan yang dia gunakan tangan. Dan akulah kakinya yang mana dia jalan dengannya. Maksudnya apabila sampai satu level aku suka kat orang, semua yang dia buat di bawah pengendalian aku. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tanya pendapat orang soleh, walaupun dia mungkin mengaji tak tinggi. Saya ni masalah macam mana? Kita tengok dia soleh, kita tanya dia. Sebab bila dia soleh, kemungkinan hadis ni mai kat dia. Dia bagi pendapat dia tu, pendapat itu mulham. Dia mulham, maksudnya dia diilhamkan oleh Tuhan. Bila dia cakap dia ialah cakap yang mempunyai nilai pertolongan Allah kepada dia. Apabila sebab kita bawa anak kita pergi pada orang saleh, walaupun orang lain boleh buat benda, kerana adanya unsur pertolongan Allah padanya. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhu fala salah, apabila mereka perang, sebahagian yang mereka nak perang tu, Khalid panglima akan perang, kau kerja kau sebelum mula perang, angkat tangan doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Yang lain pergi perang, dia doa, lepas tu dia baru diikuti. Sebab dia ada yang mana orang lain tak ada. Hatta sahabat Nabi macam Al-Bara, bila nak perang sahabat tanya, aina kaffaika ya Bara, aina kaffaka ya Bara, di mana dua tangan wahai Bara? Dia kata, ya Allah, menangkan kaum muslimin dan beri pada aku syahid. Apabila aku sayang, kata Allah, apabila aku sayang, maka aku. Ini makna wali yang disebut di dalam hadis. Dan Allah itu wali yang melindungi kita, dan dia akan melindungi wali-walinya. Dia akan melindungi wali-walinya. Sebab itu bila Allah melindungi wali-walinya, perlindungan Allah sesuatu yang sangat ajaib. Kita tak boleh faham, melainkan orang sufi kata, man la yadhuq la yafham. Siapa yang tidak merasai, dia tak faham. Kita mungkin tengok dia tak kaya macam kita, ataupun tak ada duit macam kita, tetapi dia sedang menikmati nikmat hidup yang kita tidak menikmati itu. Kerana dia, tangannya ialah tangan, pada tangannya ialah kekuatan Allah, pada kakinya ialah kekuatan Allah yang melindunginya, pada mata dan fikirannya ialah kekuatan Allah. Dan dia tahu bahawasanya dia sangat bahagia hidup di dalam dunia dia sendiri. Itu karamah wali ini perkara mencari adat juga. Sebab apa para wali diberi karamah oleh Allah Ta'ala? Kerana mereka melakukan perkara yang bukan adatnya manusia, maka Allah memberi kepada mereka perkara yang mencarinya adat. Apa adat manusia biasa? Adat manusia biasa yang pertama, banyak cakap yang tidak berfaedah. Yang kedua, banyak makan. Yang ketiga, banyak tidur. Tiga ni adalah adat manusia biasa, maka menyebabkan kita tak dapat apa yang luar biasa. Para wali meninggalkan tiga benda ni. Mereka tidak banyak cakap, mereka tidak banyak tidur, dan mereka tidak banyak makan. Maka menyebabkan mereka mendapat perkara yang mencari adat, kerana mereka meninggalkan adat kebiasaan manusia. Faham tuan-tuan? Ini disebut oleh Al-Imam Al-Bujairmi dalam kitab beliau Hasyiah Bujairmi ala Ikhna' karangan Al-Imam Khatib Syirbini radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ni disebut oleh Al-Imam Al-Bujairmi radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama dulu tak cakap banyak, cakap pendek-pendek je. Tu ustaz cakap banyak tu sebab orang zaman lah kalau cakap pendek, dia tak faham terus. Jadi kena cakap panjang. Cakap panjang pun biar berisi lah, bukan cakap panjang tak ada apa. Cakap panjang biar berisi. Cakap panjang kalau daripada awal duk jerkah orang ni tak ada juga. Daripada awal cakap sampai habis cakap jerkah lah kali, cukup sebulan kena tonsel. Kena ni kanser bahagian apa ni, peti suara rosak. Tuan-tuan, Al-Imam Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu satu hari duduk dengan anak dia, bercakap dalam satu majlis. Syekh Abdul Qadir Jailani ni nak bagi tahu apa ni, qimah alim yang beramal dengan ilmunya,
beza dengan orang yang hanya bercakap banyak, nah tapi kurang amalnya. Anak kepada Al-Imam Abdul Qadir Jailani satu hari berada dalam majlis bersama dengan ayah beliau. Sidi Abdul Qadir Jailani ma'ruf Sultani Al-Awliya, ketua para wali. Jadi bila duduk dalam majlis, anak dia bercakap. Anak dia bercakap, keluar ayat Quran, hadis Nabi, kisah para ulama, cerita para wali, semua keluar habis semua. Tapi orang yang mari dalam majlis dengar, tak ada apa-apa, biasa aja. Kagum dengan ucapan tadi, tapi tidak ada apa yang membenih dalam hati. Selepas dia cakap selesai, dia duduk, Syekh Abdul Qadir Jailani pula cakap. Syekh Abdul Qadir Jailani mulakan ucapan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam isteri saya Ummu Muhammad masak ayam. Kemudian ayam tadi dicuri kucing. Menangis semua. Cerita pasal ayam kena curi dengan kucing, tu ya. Dalam majlis semua pakat teriak habis. Sebahagian ada yang pengsan setelah dengar cerita ayam dicuri kucing. Terkejut anak ni. Saya tadi punya lama cakap, keluar dengan ayat Quran, hadis, tak ada seorang pun pengsan. Kamu hanya cerita berkenaan dengan ayam kena curi kucing, orang boleh pengsan. Apa rahsia ayah ni? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai anakku, orang yang bercakap dengan lidah akan sampai ke anggota zahir juga. Karena lidah ini anggota zahir, maka yang dicakap dengan lidah akan sampai ke anggota zahir, iaitu telinga. Orang yang bercakap dengan hati akan sampai ke hati. Yang dilihat bukan pada bicaranya, bukan dilihat pada susunan perkataannya, yang dilihat adalah pada isinya. Mereka faham dengan apa yang saya sebut dengan makna yang bukan zahirnya. Bila saya sebut semalam Ummu Muhammad masak ayam, ayam dicuri kucing, orang menangis kerana yang mereka faham pada waktu tersebut, Ummu Muhammad itu adalah dirinya mereka yang menyiapkan makanan tadi dengan elok, iaitu dengan maksudnya menyiapkan amal untuk bertemu dengan Allah. Tapi kemudian bila amal tadi diletakkan, amal tadi tidak memberi kesan apa-apa. Kenapa? Karena telah dicuri oleh syaitan. Karena amal tadi tidak ditutup dengan ikhlas. Karena amal tadi tidak disadurkan dengan apa ni, semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya dibiarkan terbuka sampai dilihat oleh makhluk dan dicuri oleh syaitan disebabkan riak, sebabkan nak menunjuk amalan tadi. Itu yang mereka faham, kan tu mereka menangis. Mereka tidak faham dengan makna kucing curi ayam tadi dengan makna yang zahir saja. Oh, tu rupanya. Tengok beza qimah alim ketika mana berbicara dengan orang yang biasa ketika bicara. Boleh faham? Wali Allah kalau kita nak tahu, dia ngaku, kalau ngaku bukan. Wali Allah ni ada dua, satu wali saghir, satu wali kabir. Wali kabir ni yang ditanya ni, yang orang terlalu tinggi darjatnya di sisi Allah, tapi bukan makam Nabi, makam sahabat. Makam wali-wali Allah ni orang yang pertama sangat takut pada Allah, yang kedua sangat kuat mengamalkan amalan yang nak mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga dia terkenal dengan sifat zuhud, wara' dan menjaga zahir dan batinnya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Bila gitulah kita, itulah wali Allah. Faham tak? Bukan wali ni dia jalan atas air, kan? Tu laba. Bukan wali boleh terbang, kan? Tu boboiboy api. Faham tak? Wali ialah orang yang sangat takut pada Allah dan banyak melakukan amal untuk makin dekat dirinya kepada Allah.